Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Um, kita jumpa lagi dengan sesi sharing nota daripada saya yang tak seberapa ni. Terima kasih tuan-tuan kerana menunggu. Kita bagi tepukan sikit. Okey, hari ni kita ada crowd. Lepas tu ada tepukan sebenarnya. Okey. Saya sebenarnya ada terbaca komen dalam video sebelum ni. Ada yang minta saya cuba kaji sebenarnya apakah ataupun macam mana kita nak tahu beza antara current trend ataupun major trend. Sebenarnya saya terpanggil bila anda komen macam tu, saya terpanggil sebenarnya untuk kaji juga. Takut ada yang kita dah faham sebelum ni tertinggal. Okey. Jadi paling mudah untuk saya katakan dekat sini adalah, saya rasa mana-mana BBMA pun kita buka dia punya SOP ataupun sifir dia tak sama, kod dia tak sama. Time frame satu yang paling kiri sekali, kat sini kita ada H1, time frame 2 kita ada H4 di tengah-tengah, dan time frame 3 kita ada daily yang paling kanan sekali. Okey. Untuk time frame ketiga ini, inilah bacaan major trend. Tapi kita tak tahu major trend tu dekat mana. Dekat mana major trend tu? Betul. Kita nak cuba analisa major trend tu ada dekat mana. Itu yang menjadi persoalannya. Okey. Sekejap saya share dulu supaya senang. Kalau tidak nanti kan tak nampak kita punya line BB ni. Okey. Cara paling mudah tuan-tuan, cara paling mudah untuk kita kenal pasti trend, dia akan berbalik kepada sebelum tu ini chart goal tuan-tuan, chart goal. Takut ada yang tanya chart apa pula kan. Okey, ini chart goal. Dan ni saya buka time frame daily. Jadi mungkin ada yang bertanya, macam mana kita nak baca major trend ataupun trend semasa, current trend. Saya tak nak buka saya tak nak share benda-benda yang pelik-pelik lah. Saya tak nak share benda-benda pelik-pelik. Saya share benda yang basic, yang mana kalau mudah saya faham, insya-Allah tuan-tuan pun mudah faham. Betul? Okey. Kalau kita nak tengok, saya terbuka BB tu pun memang kita dah nampak dah. Basic BB adalah garis pemisah trend adalah mid BB. Okey. Garis pemisah trend adalah mid BB. Jadinya apa-apa sahaja candle yang cross di bawah mid BB bermakna trend sell. Apa-apa saja candle yang cross mid BB ke atas kita panggil trend buy. Satu trend untuk sell, satu trend untuk buy. Okey, semua orang faham. Semua orang dapat. Siapa-siapa saja yang buka BBMA ataupun Bollinger Band, dia buka aja Bollinger Band, dia nampak ada garis pertengahan ini, dia tahu automatik apa-apa saja yang cross ke atas dia akan jadi trend untuk buy, dan apa saja yang cross ke bawah dia akan jadi trend untuk sell. Clear cut. Semua orang faham. Ni bab ni semua orang faham. Okey. Cuma dekat mana? Dekat mana datangnya major trend ataupun trend semasa? Dia ada dua. Nampak? Dia ada dua.
Okey. Contoh saya ambil. Ini adalah major trend untuk sell. Ini adalah kita katakan major trend untuk buy. Okey. Ini kat sini. Bermulanya garis candle arah ni. Allah tak nampak pula. Sekejap Okey. Bermulanya candle arah buy yang cross atas mid BB, cross ke atas mid BB, bermulalah trend buy. Dan apabila bermulanya candle cross daripada atas mid BB ke bawah, bermulalah major trend sell. Kenapa saya sebut major? Kenapa saya tak sebut current? Okey. Kita kena faham. BBMA ni adalah multi time frame. Kita tak ada BBMA single time frame. Kebanyakan kefahaman ataupun nota-nota yang kita dapat lihat di dalam YouTube ke di mana-mana, dia memang berkait dengan multi time frame. Sebab tu kalau kita nak berjaya dalam BBMA, kita mesti kuasai multi time frame. Jadi cara paling mudah untuk kita kenal pasti trend di multi time frame, sudah tentu kita kena kuasai apa itu major trend dan juga current trend. Okey. Jadi kita dah buka. Kita dah buka. Ini adalah permulaan untuk buy dan ini adalah permulaan untuk sell di time frame daily. Okey, di time frame daily. Kemudian kita buka di time frame 2, H4. Kita buka di time frame 2, kita dapat lihat permulaan trend buy. Di mana permulaan trend buy dan juga di mana permulaan trend untuk sell. Okey. Apa yang kita dapat lihat, tuan-tuan? Di permulaan itu, apa yang kita dapat lihat? Siapa tahu? Okey. Di permulaan itu, apa yang kita dapat lihat adalah candle melintasi EMA. Break EMA 50. Okey, permulaan. Saya kata permulaan sebab apa? Sebab saya tak nak tuan-tuan samakan candle yang cross EMA ni sama dengan candle yang cross EMA ni. Sama dengan candle yang cross EMA ni. Termasuklah sampai ni candle yang cross EMA ni. Okey. Kena tahu, tuan-tuan. Okey. Kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab apa kita tak interested dengan yang kita dah tunjuk tadi. Pasal yang tadi semua tu bukannya candle arah pun dekat time frame daily. Nampak? Time frame daily, time frame 3 yang membuat major trend, dia tidak tunjuk pun candle arah kukuh yang bertentangan. Contoh sell. Tadi kat sini pun ada yang candle cross kan, tapi tak ada pun candle arah kukuh yang menunjukkan sell itu terbatal. Tak ada. Itu satu. Okey. Jadi nombor satu, kita tengok di time frame 3. Di mana candle arah kukuh yang cross mid BB. Itulah major trend bermula. Sebab tu time frame besar. TF3 time frame besar. TF3 time frame besar. Kita tengok di mana candle arah tersebut. Okey. Faham Yang pertama, candle arah di time frame 3. Cross jadi buy, cross ke bawah jadi sell. Di time frame 2, tandakan
kita tandakan kawasan tu. Ini permulaan untuk buy di daily, ini permulaan untuk sell di daily. Okey, kenapa kena buat macam tu? Ni time frame 2. Okey. Bila kita buka time frame 2, kita dah tahu dah dia time frame current trend untuk time frame daily adalah buy. Jadi kita carilah dengan mata kepala kita mana-mana yang kita nampak extreme buy. Kerana apa? Kerana di situlah ada setup entry untuk daily, tuan-tuan. Ni. Ni dia dah break kan? Okey. Okey, saya tunjuk sikit lah. Kenapa saya katakan ni? Kenapa saya tunjuk ni? Kenapa saya tak tunjuk ni? Kenapa saya tunjuk ni? Okey. Ini cara saya lah. Cara saya baca adalah bagaimana saya nak kita nak differentiate antara momentum dan juga ekstrim. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Tetapi cara saya nak faham senang saja. Mana-mana candle yang berterusan keluar top BB berterusan, saya namakan dia sebagai momentum berterusan. Ni candle sell, candle sell, candle buy, candle back, tiba-tiba baru reverse. Berbeza dengan ekstrim. Satu candle touch, tak lepas. Satu candle reverse, ekstrim. Satu candle touch, tak lepas. Satu candle reverse, ekstrim. Tipu wajib Mana lagi? Kita tengok contoh. Okey, yang ni. Yang ni pun saya akan panggil paling mudah kita nak panggil, kita panggil momentum supaya kita tak confuse. Kita cari lagi. Satu candle keluar, satu candle masuk reverse. Ini ekstrim. Tengok aja arrow ni, tuan-tuan, nampak? Satu candle naik, dua candle naik, tiga candle naik, semua akan jadi momentum. Paling mudah. Ni paling mudah lah bagi saya sebab saya pun tak faham sangat. Tapi paling mudah untuk saya tengok adalah ni. Satu candle naik, satu candle reverse ekstrim. Tengok ni juga ni. Satu candle naik, satu candle turun ekstrim. Satu candle touch, tak lepas, satu candle naik, ekstrim. TP wajib tidak ada arah, ekstrim bagi arah. Momentum, ekstrim bagi arah. Ni momentum. Ekstrim, satu candle touch, satu candle reverse. Satu candle touch, langsung tak ada reverse, terus jatuh. Okey, cantik. Momentum. Satu candle jatuh, dua candle jatuh, momentum. Okey. Kita balik semula lah, melalut dah ni. Kita balik semula kat sini. Major trend tadi apa? Buy. Kat sini buy. So kita carilah mana-mana extreme buy. Sebab itu dia punya apa nama? Dia punya kod dia apa? Kalau re-entry di TF3, TF2 akan buat extreme. Dan di time frame 1 akan buat full setup. Okey, kita tengok full setup . Sini extreme . Kita nampak extreme kat sini.
Kita dah tahu buy bermula, kita cari extreme buy. Kita jumpa dah extreme buy. Buka H1, TF1. Pun kita nampak juga extreme buy. Momentum TF wajib ini, TP wajib ini adalah MHP. Candle valid atau SEMA. Okay, mana lagi tempat ekstrim tadi? Turun. Okay, nampak? Buat extreme buy, buat MHP buy, buat candle valid buy. Satu tempat, dua tempat, tiga tempat. TF1, TF2, satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Semua ekstrim. Buka daily, satu tempat, dua tempat, tiga tempat, re-entry. Sama juga dengan yang sell. Di daily, bermula sell, satu tempat entry sell, dua tempat entry sell, tiga tempat entry sell. Empat tempat. Okay. Buka time frame 2, kita nak tengok yang sell pula. Trend di current trend TF2. Extreme sell kita ada nampak dekat sini. Momentum, kemudian dia tak lepas. Okay, kita hold ni dulu Tengok yang lain. Okay, tengok kat sini. Touch down, tapi dia dah terus ke bawah. Kita ambil ni. Ni paling mudah. Ni. Sini pun kita boleh panggil ekstrim. Sini pun kita panggil ekstrim. Buka time frame 1. Apa yang kita nampak? Okey, nampak tak tuan-tuan? Ekstrim naik. Momentum dulu. Tapi sebab ada MA, kita boleh klasifikasi ekstrim. Bukan entry ekstrim. Sini nak entry. Nak entry kawasan ni. Masa dia touch top BB ni, tak ada mana-mana candle pun yang melepasi top BB. Menunjukkan dia sedang membuat setup. Memperakui apa yang berlaku di TF2. Iaitu extreme sell. Kenapa TF1 ni dia nak buat, dia tak lepas top BB, dia buat extreme sell. Sebab dia nak buat candle arah kukuh sekaligus membuat candle momentum sell. Kenapa nak buat macam tu? Sebab di time frame kedua, kita dapat lihat extreme sell yang berlaku memperakui kawasan re-entry di daily. Ni. 29 Januari. Ni. Kawasan re-entry sell di daily selepas berlakunya candle arah sell membuat major trend sell di daily, dan di H4 kita hanya baca re-entry sell di TF2, dan di TF1 juga kita akan cari extreme sell dan seterusnya terus kepada candle arah dan momentum sell. Jadinya kesimpulannya dekat sini, major trend dimulakan oleh TF3. Tak kisahlah tuan-tuan nak mulakan mana. Contoh, okey, saya buka balik contoh. Kita ambil di sini pula. Bermulanya buy, candle arah buy. Okey, belum ada lagi candle arah sell tuan-tuan Ini gold ni, gold tengah naik ni gold ni. Okey. Kita ada satu tempat re-entry, dua tempat re-entry. Major trend dia tidak akan break mid BB. Kena ingat TF3. Major trend TF3 jangan break mid BB.
Kalau dia break MACD, dia akan jadi major trend yang baru. Okey, dia akan jadi major trend yang baru. Jadi major trend kena berada di bawah MACD di time frame besar. Time frame besar, time frame 3, time frame 2 ni terpulang lah. Pasal apa? Memang kita nak dia turun pun. Sebab apa? Kita nak dapatkan bacaan ekstrim. Okey, bermulanya buy. Nampak ada ekstrim dekat sini, kawasan ni. Candle menyentuh low BB 1. Candle menyentuh low BB 2 sini. Dan dekat sini momentum, tetapi sini ada ekstrim dekat sini. Okay, 1 entry, 2 tempat. Okay, 3 ni, tiang 3 ni dia tak touch tak touch. Kita boleh semak dekat time frame 1 nanti. Okay, tengok kat sini dulu. Tambah sikit lagi. Okay, ni pun re-entry di time frame daily. Okay, pun ada tanda ekstrim dekat kat situ. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, semua puas hati Saya buka TF2 kat sini. Ekstrim, ekstrim, ekstrim. Ni tak ekstrim Ekstrim 1, ekstrim 2, ekstrim 3. Ini tak ada ekstrim, dia tak sentuh low BB. Kita buka nanti kat time frame 1, tengok apa jadi. Okay, kita buka. Yang pertama, ekstrim tuan-tuan. Nampak? Ekstrim bawa candle valid. Ni pun dah consider buy. Okay. Walaupun dimatikan oleh candle sell kat sini. Tapi kita nampak ada MHV, kemudian dia masuk balik buy. Biasanya keadaan macam ni tuan-tuan. Okey contoh saya bagi apa yang saya buat lah. Bila kita dah tengok buy, saya dah buy. Tapi bila dia cross, saya akan cut loss. Saya tak akan ambil risiko untuk floating lama-lama. Kurang-kurangnya kita dah cut loss kat sini, kita dah tahu dah dia punya damage tu tak banyak sangat. Compare dengan kalau kita ambil, kalau kita hold. Mana tahu tiba-tiba dia turun. Kan? Okay. Masuk balik tak apalah, masuk balik dia akan untung balik. Dia still akan cover. Sebab time frame yang pertama, kita tengok time frame 3 tu masih lagi dalam keadaan yang buy. Okay, super juga macam ni. Extreme buy, extreme buy, candle valid. Untuk video kali ini saya fokuskan ekstrim saja tuan-tuan. Kalau nak fokus yang candle valid ni semua saya dah share sebelum ni. Tuan-tuan cuba ambil kefahaman, nanti gabungkan balik kefahaman yang saya dah bagi confirmation dekat sini. Tapi yang ni kita nak tengok bacaan ekstrim. Macam mana tiba-tiba time frame 1 dan 2 ni dia boleh buat ekstrim selari dengan re-entry di time frame besar major trend. Sebab ada soalan tentang major trend dan juga current trend. Jadi kat sini saya nak share dengan anda semua macam mana nak baca trend, major trend, iaitu di time frame yang paling besar, time frame 3, dan di time frame 1 dan 2 kita akan tengok extreme sell. Extreme buy bermulalah re-entry buy untuk TF3. Ni yang tak sentuh tadi tuan-tuan. Nampak tak? Di time frame kedua dia tak sentuh ni. Okey. Kita buka time frame 1. Sini kita nampak macam momentum tapi dia ekstrim Tapi yang paling penting saya nak tuan-tuan tengok dekat sini. Di mana points candle ni dia cucuk low BB ni, kemudian dia tak lepas. Tu poin yang penting. So itu poin yang sangat penting. Ekstrim tu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga. Kalau nak mula layer pun boleh layer kat situ. Sebab kalau kita stop loss, cut loss ke apa, dia punya tu tak banyak. Compare dengan kita layer ke atas ni, nak cut loss dekat bawah ni memang banyak tuan-tuan. Jadi ini pagar dia. Pagar untuk buy di TF1. Untuk TF2 pagar untuk buy dia dekat sini lah.
Mana-mana yang break di bawah low BB ni, dia akan consider tak valid lagi lah. Okay. So sekarang ni kita tengok di time frame. Okay, sekarang ni kebetulan kita dah buka goal. Kita tengok apa nak jadi dengan goal ni sebenarnya. Adakah dia akan membuat bacaan untuk cross time frame yang baru, ataupun sekadar re-entry sahaja, nampak? Sebab major trend, kalau kita ikut major trend di weekly masih lagi buy, tapi dia dapat ekstrim lah ni. So bila dia dapat ekstrim ni, besar kemungkinan dia punya TP ni, ataupun dia punya perjalanan tu, dia akan menuju ke mid BB. Ekstrim cari mid BB. Ada lagi tak ekstrim? Ekstrim cari mid BB. So ini antara kita punya guideline lah. So kalau nak cari mid BB, of course dia kena buat current trend. Trend di time frame kedua ni, dia perlu buat sell. So bila dia buat sell, dia akan jadi re-entry sell. Re-entry sell di time frame daily. Maknanya bila kita buka di time frame H4, kita akan hanya mencari extreme sell sahaja. Termasuk di time frame H1, cari extreme sell sahaja. Tak percaya, cuba tuan-tuan ikut ni, top BB ni, ikut top BB ni rapat-rapat. Ikut, tengok bila time frame ataupun CS bercandle berada di kawasan top BB ni, tengok apa yang berlaku. Kalau dia ekstrim, masuk. Extreme sell, masuk sell. Jangan tiba-tiba tuan-tuan nampak dia break, tiba-tiba tuan-tuan, oh ni nak buy ni. Tengok dulu candle yang seterusnya. Jangan main belasah saja. Tidak kena penampung nanti. Okay. So saya rasa saya dah jelaskan kot macam mana nak tahu apa tu re-entry major trend dan juga current trend. Okay. Major trend of course lah di TF3. Kunci ni adalah mid BB. Tengok mid BB, barulah kita tahu trend TF3 tu apa, buy ataupun sell. Okay. Dan yang kedua, TF2, tengok candle yang cross EMA. Tandakan. Bukan semua candle cross EMA tu kita tandakan. Kita tandakan candle yang cross EMA di kawasan permulaan trend dan pengakhiran trend di TF major. TF3 tu TF daily lah. H4 tu H4 lah. Jangan semua yang cross kita belasah, kita balon, tak. Tandakan di time frame ketiga, CS arah kukuh yang membuat trend yang baru. Di situlah di time frame yang kedua kita tengok dia crossing EMA. Bukan semua cross EMA kita nak balon, macam ekstrim lah. Bukan semua candle yang yang cocok top BB, low BB kita balon ekstrim, tak. Dia ada cara. 2-3 candle momentum, 1 candle ekstrim. Ni tak cocok. Ni 1 candle reverse extreme, candle arah kukuh. Cocok 1 candle reverse extreme. Bukan cocok extreme, tak. Ini momentum, dia bagi re-entry. Sebab itu kadang-kadang kita tengok bila kita nampak contoh-contoh macam ni lah, macam macam ni, kita kata momentum lah. Ni dulu saya selalu kena lah. Okay ni, kita kata dia momentum. Lepas tu kita tunggu kat re-entry, tiba dia naik. Apa hal pula ni? Saya terlupa sebenarnya, saya tak nampak. Saya tak perasan sebab time tu saya tak peka lagi. 1 candle break, tiba-tiba ada candle reverse, tak ada candle berterusan break. Rupanya inilah ekstrim sebenarnya. Dekat sinilah semua orang re-entry akan terkena. Re-entry akan terkena. Contoh macam ini memang nak break ke apa? Momentum kot. Masuk entry. Kawasan re-entry.
Kat sini dia dah boleh tahu lah. Tapi kalau kita tak tahu newbie, kita takkan tahu. Yang ini kita nak cut loss sebab dah buat ekstrim. Tunggu. Dia break. Macam mana boleh break? Sedangkan ini kata low MA ni tu re-entry buy. Re-entry buy untuk momentum, bukan re-entry buy untuk ekstrim. Itu kena tahu. Okay, itu kena tahu. Beza momentum dan juga ekstrim kena tahu. Saya rasa ekstrim pun ramai yang keliru sebenarnya ni. Saya pun dulu keliru juga ni. Ya, macam ni. Oh, ni mungkin nak momentum ataupun ini ekstrim. Tapi tak ada momentum lah pasal dia tak break. Jadi dia buat ekstrim, TP wajib terus kat sini. Tengok tak ada pula candle arah. Okey, tak apalah, TP lah dulu. Mungkin ini adalah arah kebagi re-entry bagi arah yang ni. Okey. Sebab tu kena berkait dengan multi time frame, barulah kita boleh mudah untuk baca chart kita sebenarnya. Okey. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja. Saya pun tak nak ambil masa lama-lama. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan anda faham lah. Mudah-mudahan anda faham. Okey, ramai penonton kita hari ini. Terima kasih kerana yang menonton. Saya doakan anda semua berjaya, mudah untuk mendapat kefahaman. Sharekan ilmu ini sekiranya anda rasa bermanfaat untuk diri anda dan juga kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.